Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita tadahkan tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkatan, rahmat, dilimpahi dengan kasih sayangnya dan dipermudahkan proses pengajian kita pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati barisan ahli jawatan kuasa muslimat Surau Ihsan Taman Kepong, yang dikasihi lagi diingati selalu puan-puan hajah-hajah, kakak-kakak datin-datin yang setia bersama dengan pengajian kita selama hampir 10 tahun ini, alhamdulillah. Yang juga diraikan, yang baru menyertai program kita, pengajian kita, mudah-mudahan beroleh manfaat dan terus istiqamah bersama dengan mutalaah kita untuk risalah pesakit daripada koleksi Risalah An-Nur. Jadi alhamdulillah ini adalah pertemuan sambungan yang kedua bagi mutalaah kitab kita daripada pertemuan yang pertama, maaf yang ketiga daripada yang kedua sebelum-sebelum ini. Dan kita akan sambung kali ini untuk mencari penawar daripada risalah pesakit yang ditawarkan oleh Imam Badi'u Zaman Said Nursi. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sempat baca sehinggalah kepada ubat yang ketiga. Dan kita sedang mencari ubat-ubat kerohanian, ubat maknawi daripada farmasi Al-Quran yang ditawarkan daripada Risalah An-Nur. Jadi manusia ini kita semua sedar, kita semua diuji dengan kesihatan dan juga kesakitan. Sihat juga adalah satu ujian, begitu juga dengan kesakitan. Jadi bagaimanakah kita dapat mengatasi ujian kesakitan tersebut? Jika ujian itu melibatkan ujian fizikal, sudah tentu kita akan mencari ubatnya melalui doktor-doktor di klinik dan hospital. Begitu juga di farmasi. Namun dalam keadaan sakit yang fizikal, dalam masa yang sama kita juga sedar bahawa kita mempunyai kerohanian, ada hati, ada akal, ada minda. Dan ketika fizikal kita diuji dengan kesakitan, kebiasaannya hati, akal dan minda kita juga akan teruji. Hati, minda dan akal kita juga akan terusik. Maka di sinilah peranan yang dimainkan oleh kitab ini, Risalah untuk para pesakit, bukan sahaja memberikan kita penawar-penawar bagi hati, tetapi juga ubat-ubat daripada farmasi Al-Quran yang mudah-mudahan akan dapat menguatkan lagi kerohanian kita ketika kita diuji dengan kesakitan fizikal, insya-Allah. Jadi apabila rohani kita kuat, insya-Allah fizikal juga akan sedikit sebanyak memperolehi kekuatan. Sebab datangnya kekuatan itu daripada hati yang merupakan panglima ataupun raja di dalam diri kita. Dan saya dah jelaskan mengenai peranan hati berkali-kali dalam banyak kelas-kelas kita yang lalu. Jadi di sini insya-Allah kita akan meneruskan fokus kita melihat kepada ubat yang keempat. Mungkin saya nampak ramai juga yang wajah-wajah baru ni, saya mungkin ulas sedikitlah ubat-ubat yang lalu ya. Kita dah bahaskan sebelum ini 3 ubat. Jadi kalau kita tengok muka surat yang ke-18, hari itu kita dah sebut tentang ubat yang pertama, iaitu kita disuruh jangan risau dan bersabar. Jangan risau dan bersabar. Jadi bila orang tanya apa khabar walaupun sakit, jawablah alhamdulillah. Alhamdulillah. Rupanya dia akan memberikan keceriaan pada hati kita, insya-Allah. Kemudian yang kedua dipesan juga adalah bersabar dan bersyukurlah, kerana sakit itu sebenarnya satu bentuk ibadah yang negatif. Maksud ibadah negatif ialah suatu amal saleh yang diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma amal soleh ini tidak memerlukan kita untuk bergerak, bangun, duduk, rukuk
lain sebagainya. Dia adalah sejenis amal soleh yang hanya memerlukan kita duduk sabar. Duduk sabar, tahan sakit, dapat pahala. Jadi di situ kita disuruh bersyukur kerana Allah sedang memberikan kita pahala dalam bentuk ibadah negatif, kan? Itu muka surat yang ke-19. Kemudian kalau ditengok pula ubat yang ketiga, bawah sekali muka surat 19 tu, kita diingatkan mengenai muka surat 20 lah. Kita tengok terus muka surat yang ke-20 ya. Walaupun manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna, paling tinggi, paling kaya dari segi peralatan, dan bahkan kita ini jugalah sultan bagi segala makhluk yang hidup, ini tidak bermakna kita datang ke dunia ini semuanya hanya untuk keselesaan. Maka tentulah kita akan diberikan ujian. Dan jika dibandingkan ujian kita dengan keselesaan yang telah pun kita perolehi, ujian sakit itu tidaklah seberapa berbanding nikmat-nikmat yang sudah pun kita kecapi selama ini. Jadi kalau kita kira balik dengan penimbang untuk diukur nikmat dengan ujian mana lebih banyak, tentu kita akan dapati sebenarnya nikmat yang Allah bagi pada kita itu sudah jauh lebih banyak. Contohlah nikmat paling mudah ialah nikmat memperolehi oksigen secara percuma tanpa bayaran sesen pun. Betul tak? Maka sekali-sekala Allah uji oksigen kurang contohnya. Sekali-sekala sesak nafas, tak cukup, maknanya oksigen tak cukup. Maka itu adalah satu ujian yang jika dibandingkan dengan nikmatnya jauh berbeza. Okay, jadi bila kita selalu compare begitu, memang kita tidak akan rasa keluh kesah dengan penyakit yang sedang menguji kita. Duduk. Breathe. Duduk. Okey, baik. Ubat yang keempat. Sekarang kita akan sambung ubat yang keempat. Jadi sebelum kita masuk ke ubat yang keempat, pesanan Imam Said Nursi apa? Sekiranya penyakit itu dirasakan agak berat, maka hendaklah engkau memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran. Sebenarnya itu je yang kita nak dapat, sabar. Kalau kita sabar menghadapi sakit-sakit itu, bermakna kita sedang mengundang rahmat Allah SWT, sedang menjemput pengampunan Allah SWT. Maka gambarannya ibarat kita ini dicuci. Kita sebenarnya kalau boleh nampak penyucian itu secara fizikal, kita suka. Betul tak? Datang penyakit, tiba-tiba datang sabun-sabun, shampoo-shampoo semua sekali cuci kita, kan? Maknanya kalau 7 hari sakit, 7 hari duk shampoo, kita sukalah kita. Betul tak? Oh, bersih saya, sokmo-sokmo dan sabun dengan shampoo ni cuci sebab saya sakit. Tapi kita tak nampak. Kita tak nampak penyucian itu. Maka disitulah akhirnya menyebabkan setengah orang kehilangan kesabarannya, lalu mula mengeluh dan mula menyalahkan nasib dirinya yang sakit. Jadi insya-Allah dengan kefahaman ini, bila kita sakit nanti rasa sakit kuat sangat, baca balik. Kan? Baca balik notah-notah ni, poin-poin ini. InsyaAllah dia akan menjadi ubat. Saya pun dah usaha dah buat dah sendiri. Ini hari ke-6 saya tak sihat sebenarnya. Tapi okey je, Alhamdulillah. Alhamdulillah, 6 hari. Sebab terkenang, 6 hari ni kena cuci dosa ni. Nak ikut dosa banyak betul. Alhamdulillah Allah bagi jalan mudah. Kalau kita sihat, memang badan pun takkan berhenti juga nak bekerja. Betul tak? Nak membersihkan, nak mengemas, banyak kerja kita guna badan kita ni. Kalau kerja sampai zikir, tak apa juga. Kadang-kadang kerja sampai terlupa dah nak zikir-zikir. Tapi bila sakit, dah duduk, tak boleh buat apa, terbaring, tak boleh buat apa, memang tak ada benda lain melainkan zikir, doa. Zikir, doa. Dan jadi sabarnya tu dapat pahala, cuci dosa, zikir dan doa tu menjadi ibadah-ibadah yang kita fokus dan khusyuk dalam keadaan kita sakit. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita teruskan ke ubat yang keempat. Wahai pesakit yang mengeluh. Ni bila sampai satu level tahap kesakitan tu, kadang-kadang mengeluh juga, kan? Sakit di lutut ni, sakit belakang ni, kan? Memang mengeluh juga. Itu fitrah manusia. Dan sebab dia ada rasa, dia ada perasaan, dia ada akal, dia ada saraf-saraf yang merasakan penderitaan kesakitan itu, maka dia akan mengeluh.
bukanlah daripada hakmu untuk mengeluh. Wah, tersentak sekejap. Tersentak sekejap bila Imam Said Nursi kata bukan hak kamu untuk mengeluh, bahkan wajib ke atasmu untuk bersyukur dan bersabar. Macam mana tu? Kerana badanmu, ni jawapan dia, anggota tubuhmu dan alat kelengkapan tubuhmu bukanlah milikmu. Engkau bukanlah pembuat dan penciptanya, dan engkau tidak membelinya daripada gerai yang lain. Rupa-rupanya seluruh tubuh badan organ yang kita miliki ni tak ada satu pun yang menjadi milik kita. Betul juga, kan? Tak ada satu pun yang kita buat, tak ada satu pun yang kita beli. Betul? Kan? Kita tak boleh beli pasang kat badan kita untuk ganti jari kita ke, ganti mata yang rabun ke, tak boleh. Jadi semua ni rupa-rupanya memang bukan kita punya. Ini bermakna ia adalah milik zat yang lain. Pemiliknya berhak memperlakukan apa yang menjadi miliknya mengikut apa sahaja yang dikehendakinya. Jadi kalau tubuh ni bukan kita punya, maknanya dia punya yang lain, punya zat yang lain. Punya siapa punya? Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tubuh ini, organ ini, anggota badan ini Allah yang punya, maka sebenarnya Allah berhak melakukan apa sahaja ke atas tubuh badan kita. Sebagaimana disebutkan dalam kalimah ke-26 sebagai contoh. Ini kitab lain, ya. Nanti insya-Allah ada rezeki kita baca pula kitab tu. Bagi memperlihatkan hasil seninya yang indah, Allah Subhanahu Wa Taala nak memperlihatkan keseniannya yang indah dan hartanya yang sangat bernilai. Sebagai contoh analoginya, seorang tukang jahit yang sangat kaya dan sangat mahir mempertugaskan seorang yang miskin sebagai model peragaan dengan suatu bayaran. Okey, ini analoginya. Sebelum tu kita tengok balik, kita ni manusia ni, kita adalah dengan fitrah dhaif, fakir, ajaz, syafaqah. Dhaif, kita memang dhaif, betul tak? Manusia ni sekuat mana pun, kadang-kadang walaupun peninju terhebat dunia pun, sampai satu usia dia sakit, lemah juga, dhaif juga, betul. Manusia ini fakir, maknanya kita ni sentiasa memerlukan. Kita perlu duit, kita perlu harta, kita perlukan air, kita perlukan makanan, perlu belaka. Betul tak? Tak ada siapa manusia boleh kata saya tidak perlu apa-apa pun. Tak. Sebab tu bila Fir'aun mengaku dia Tuhan tu sebab dia tengok nafsu dia. Dia kata dia Tuhan sebab dia tak pernah sakit. Dia rasa dia kaya, dia ada semuanya. Tapi kalau bila dia tenggelam di lautan, dia tahu juga dia fakir. Dia perlu juga kepada bantuan. Akhirnya dia minta tolong siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud fakir tu. Kan? Fakir ni ialah memerlukan. Tu hakikat kita memang memerlukan. Fakir, kita miskin juga. Kita tiada apa pun melainkan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita ajaz, tiada daya dan tiada upaya. Melainkan apa yang Allah berikan kita kekuatan untuk melakukannya. Jadi kita tengok di sini, seorang tukang jahit yang sangat kaya dan sangat mahir tadi, dia mempertugaskan seorang yang miskin sebagai model peragaan dengan suatu bayaran. Maknanya dia bagi gaji. Dia bagi gaji, lalu dia pakaikan sehelai baju kemeja bercorak dengan sangat berseni yang dijahitnya kepada orang fakir itu hanya dalam 1 jam sahaja. Contoh, dia bagi satu pakaian elok dekat orang fakir tadi yang dia bayar gaji tadi, kan? Dia pakai dalam sejam saja. Kemudian tukang itu terus melakukan kerja ke atas orang itu dan mengubah baju mengikut kesesuaian yang berbeza untuk menyelahkan pelbagai jenis keseniannya yang mengagumkan. Dia memotong, mengubah, melabuh dan memendekkan baju itu. Agaknya sekiranya si miskin yang diupah itu berkata kepada tukang jahit itu. Okey, perempuan tengok bila tukang jahit nak test baju kan dekat peraga tu kan, fashion model tu kan contoh, biasanya dia suruh angkat tangan, betul tak? Lepas tu apa lagi, tunduk ke, nak ukur belakang ke, lepas tu sengit sana ke badannya, sengit sini nak diukur kan. Agaknya lah, boleh ke si peraga ni cakap gini, engkau menyusahkan aku? Dia cakap dekat bos dia gitu. Dengan keadaan tunduk bangun yang engkau arahkan, engkau menyulitkan pekerjaanku. Dengan memotong dan memendekkan kemeja yang mencantikkan aku ini, engkau merosakkan kecantikanku. Jadi
boleh ke seorang pekerja ni yang dia ni dapat gaji daripada tuan dia pakaikan baju dia kemeja cantik, okeylah dia seronok lah pakai baju kemeja cantik, tapi sejam aja. Lepas sejam tu tuan tu pergi adjust. Dia potong, dia buat ni sampai kawan ni penat kena duduk ubah-ubah kedudukan. Bolehkah orang ini yang digaji oleh tuan tadi menyoal perbuatan tuannya dan mengatakan, wahai tuan, kau menyusahkan aku, bolehkah? Tak boleh. Sama macam kita bekerja, kita dapat gaji kan, kita tak boleh soal-soal bila bos kita minta kita fulfill itu, fulfill ini, buat itu, buat ini. Bolehkah kita soal, bos saya dah penat lah bos, apa banyak sangat kerja ni? Tak boleh lah kan, sebab kita memang makan gaji, memang kita dapat gaji daripada dia. Jadi di sini, maka adakah dia berhak untuk berkata sedemikian? Bolehkah dia mengatakan kepada tukang jahit itu, engkau tidak menghormati? Sampai tahap macam ni pula, marahnya dia kan. Diubah suai je kemeja yang cantik tadi. Dia kata, engkau tidak menghormati, tidak mengasihani dan melakukan kezaliman. Kan, memanglah nampak macam susah lah sikit, kena tunduk lah kan. Lepas tu kena diubah suai baju tadi, asalnya elok dah jadi pelik pula contohnya. Memanglah nampak macam tak best lah kan. Tetapi apa hak dia untuk menyoal? Apatah lagi sampai mempertikai dan kata, oi kau bos tak kesian kat saya, bos buat zalim kat saya, habis pelik dah baju ni, tak lawa dah, orang tengok saya pun jadi lain macam. Kita memang rasa malu lah kan. Tadi dah pakai baju elok, lawa, orang semua cakap lawa, kita pun tu seronok, padahal baju bos punya. Betul kan? Tapi bila bos tu adjust jadi tak lawa, kita nak marah balik kat bos dia. Boleh? Tak boleh kan. Jadi oleh itu, tengok peringatan kedua, sama seperti perumpamaan tadi. Wahai pesakit, sesungguhnya untuk memperlihatkan tubuhmu yang merupakan kemeja. Ini kias dia tadi. Kemeja cantik tu sebenarnya tubuh kita. Kan Allah ciptakan kita ni cantik. Betul tak kan? Elok je, tangan dua, kaki dua, mata dua kan. Masya Allah. Orang tak ada pun makhluk yang tengok kita takut lari terletak pukang. Kan tak ada pun, sebab cantiknya ciptaan kita. Sedangkan haiwan-haiwan tertentu kadang kita tengok pun rasa takut, seram tengok bentuk dia, secara fitrahnya dah memang menakutkan. Betul? Kan? Cuba tengok kanak-kanak kalau kita bawa ke taman ular contohnya, tengok macam-macam jenis ular. Kan ada ular-ular yang sangat menakutkan bentuk dia. Secara fitrahnya memang kita tengok pun kita rasa takut. Tetapi manusia memang dia cantik, ibarat kemeja tadi. Jadi sesungguhnya untuk memperlihatkan tubuhmu yang merupakan kemeja telah dicorakkan dengan panca indera nurani seperti mata, telinga, akal dan hati yang dipakaikannya ke atasmu, dan ukiran-ukiran Asmaul Husna. Allah ada Asmaul Husna 99. Setiap satu nama tu ada ukirannya pada diri kita. Masya Allah. Kan bila disebut Allah contohnya Allah Al-Bari, yang Allah Al-Musawwir, Allah yang membentuk rekaan cipta reka cipta. Allah yang membentuk rupa. Cuba tengok rupa kita ni teramat hebat ni, Allah bentuk sampai seorang pun tak sama. Kan? Sampai kan juta-juta bilion-bilion manusia yang sudah hidup di muka bumi ini, tamring kita ni, cap jari kita ni tidak ada yang sama. Kan? Maha hebatnya ciptaan Allah. Cap jari saya ni pun selalu bertukar. Dah renew di JPN, nanti beberapa tahun lagi tak boleh lagi, scan tak lepas lagi. Jadi dia kena renew lagi. Itulah dia. Itu pun maha hebatnya ciptaan Allah. Bila saya fikir apakah hikmah di sebalik ini, nak tunjukkan Allah maha hebat. Tamring ni cap jari pun boleh bertukar kan. Bila jadi scan tak lepas. Itu. Jadi Masya Allah. Itulah dia salah satu asma. Baru satu kita sebut Al-Musawwir, yang melukis kan, yang membentuk, yang mereka cipta. Jadi semua dalam tubuh badan kita ni, kalau tengok satu-satu tu ada asma Allah di situ. Ada sifat-sifat daripada nama Allah dicerminkan melalui makhluk-makhluk, terutamanya manusia. As-Sani' Zul Jalal, iaitu pereka yang maha agung. Allah itu As-Sani' dan Al-Jalal lagi. Bukan saja pereka, As-Sani' ni yang pereka, pencipta kan.
Tetapi Al-Jalal ni sangat agung. Maksudnya rekaannya itu sangat hebat. Tiada tandingannya. Membolak-balikkanmu dalam banyak keadaan dan mengubahmu dalam banyak keadaan. Maka ketahuilah, sebagaimana engkau mengenali nama Ar-Razzaqnya, Maha Pemberi rezeki melalui kelaparan, nama Asy-Syafi'nya pula adalah melalui penyakitmu. Kan dalam Asmaul Husna ada Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki. Bila kita nak rasa rezeki Allah tu? Bila time kita lapar, orang bagi makanan. Masa tu baru kita Alhamdulillah, betul tak? Kan? Sebab kita betul-betul sedar bersyukur, ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Memang aku tengah lapar ni. Kan kadang-kadang kalau kita pergi umrah, tiba-tiba ada je orang ulur, kan, orang sedekah-sedekah, betul tak? Kadang-kadang kita maniak nak pergi kedai, tiba-tiba tak sampai lagi kedai, dah ada orang ulur pada kereta dia. Sedekah, sedekah, betul tak? Kan dia bagi. Bukankah itu daripada Allah? Sebab Allah yang mentakdirkan dia ada di situ dalam laluan kita, memberi rezeki kepada kita. Maka di situlah kita sedar Allah itu memang Ar-Razzaq. Kadang-kadang teringin nak makan bihun, tiba-tiba program hari ini di surau dapat bihun, kan? Ar-Razzaq. Hari ini menu apa? Roti canai. Alhamdulillah, ada tu yang teringin roti canai tu, kan? Ar-Razzaqnya tu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada lagi satu nama Allah, nama Asy-Syafi, kan? Yang Maha Penyembuh. Betul? So bila kita nak tengok sifat Allah, nama Allah Maha Penyembuh tu terlaksana apabila kita sakit. Betul tak? Bila kita sakit, lepas tu sembuh, barulah Asy-Syafi tu jadi. Kalau tak pernah sakit, sihat sokmo, dia tak faham apa nama Allah Asy-Syafi ni, kan? Dekat mana function dia? Tak nampak pun dah dia sihat sokmo, kan? Dia sampai dia tak ingat dia tu sihat daripada Allah. Tapi bila dia sakit, kemudian melepasi kesakitan tu dia sembuh, ya Allah, bersyukurnya, Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau kita sakit lutut lah contohnya, deritanya nak solat, tiba-tiba satu masa boleh pula rukuk sujud. Betul tak seronok kita? Kan? Ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Walaupun kita tak tahu berapa kali boleh ni. Lepas tu sakit balik, tak apa. Masa tu kita akan teringat Asy-Syafi'nya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Penyembuh. Okey, baik. Pendengar seterusnya, yang ketiga, oleh sebab kesakitan-kesakitan dan musibah-musibah menyerlahkan tanda-tanda sebahagian daripada nama-namanya, maka pada itu semua terdapat kilauan-kilauan daripada hikmah dan pancaran-pancaran daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pelbagai jenis kecantikan dan keindahan terkandung di dalam pancaran-pancaran tersebut. Sekiranya tabir ghaib disingkap, maka engkau akan mendapati bahawa terdapat makna-makna yang menawan dan indah di sebalik tabir penyakit yang ditakuti dan dibenci olehmu itu. Maksudnya manusia secara umumnya memang tak suka sakit. Siapa suka? Kan? Siapa ada hobi sakit? Tak pernah dengar ada orang suka sakit. Tak pernah dengar. Walaupun bila dia sakit dia boleh sabar, kan? Tapi kalau ditanya nak sihat ke nak sakit, mestilah nak sihat. Betul tak? Kan? Tetapi rupa-rupanya bila kita singkap tabir-tabir rahsia hikmah di sebalik sakit itu, kita akan melihat pancaran-pancaran nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menyinari hidup kita, menjadi kilauan-kilauan yang bercahaya. Dalam sakit itulah kita rasa Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Pemurah tak mana? Pemurahnya kita sakit terlentang tapi makanan sampai dekat kita. Betul tak? Kalau kita tak sakit, ada makanan nak sampai dekat kita macam tu? Tak ada lah, kita lah masuk dapur, kan? Tapi sebabkan Ar-Rahman yang Allah tu, time kita sakit lah kita tak payah masuk dapur, tapi makanan sedap-sedap sampai kat kita. Siap tanya lagi nak makan apa? Alhamdulillah, kan? Dapat menu yang kita hajati. Kan Ar-Rahman tu, betul tak? Kasih sayang Allah Subhanahu Taala dititipkan melalui makhluknya. Makhluk tengok kita sakit, makhluk pakat kesian kat kita, kan? Dapatlah kita merasa perhatian dan kasih sayang Allah. Itu kalau kita divert ke situ. Tapi kalau difokuskan pada kesakitan dekat sikunya, sakit dekat sininya, derita sajalah. Sakit ni tak hilang lagi ni, dah 5 hari dah ni, contohlah kan. Kita fokus kat situ je, memang kita akan semakin menderita. Tapi bila kita tengok balik, oh Alhamdulillah dengan sakit ni saya boleh terlentang je baring,
Dekat tangan ni tasbih je. Kan? Tak payah dah tengok dapur ke, nak cuci apa halaman ke, tak payah. Memang tak boleh buat pun. Jadi Masya Allah, kita boleh tengok daripada situ kilauan-kilauan daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. As-Sabur, Allah yang Maha Sabar. Masa tu kita pun ambil sikit kesabaran tu, sabar kita. Kan, terima, tahan kesakitan ni. Banyak lagi Al-Ghafur, Maha Pengampun. Sebab kita pun masa sakit tu lah nak istighfar banyak-banyak. Kan? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, tak terkira berapa ribu kali sehari. Sebab dah tak boleh buat benda lain. Kan? So Masya Allah, indahnya sakit. Kan? Indahnya sakit. Jika kita hayati, tapi jangan saja-saja cari penyakit. Okey. Ubat yang kelima. Wahai orang sakit yang diuji dengan penyakit, sesungguhnya melalui pengalaman-pengalamanku pada zaman ini, aku yakin bahawa penyakit merupakan satu nikmat ilahi dan hadiah Ar-Rahman kepada sebahagian manusia. Ni lagi pelik pula ni. Rupa-rupanya sakit ni adalah nikmat ilahi dan hadiah Ar-Rahman kepada sebahagian manusia. Tapi ini merujuk pada apa yang Imam Said Nursi kata? Pada zaman ini. Zaman kita ni, zaman sekular. Akhir zaman. Zaman tu kan dah jatuh ke kerajaan Islam. Jadi environment tu dah sekular, dah sangat-sangat rosak. Orang tak pakai tudung kan. Solat tu dah macam tak wajib. Kemudian yang minum arak pun ramai. Kita boleh nampaklah benda ni satu dunia. Seluruh negara Islam, katalah nama dia Islam pun, di atas IC-nya tak mesti lagi solat 5 waktu. Betul? Kan, tak mesti tutup aurat, tak melaksanakan kewajipan. Kemudian kelalaiannya sangat banyak. Konsert di sana sini, hiburan, pesta-pesta, macam-macam. Semua tu melalaikan. Jadi untuk zaman ini, bila badan kita sihat, kadang-kadang macam-macam aktiviti yang kita sendiri pun sedar tak berapa berfaedah pun, tapi terlibat juga. Kan, contohnya macam aktiviti shopping ke, dah beli dah barang, cukup dah, tapi bila ada lagi promosi, pergi lagi. Kan, expo banyak. Kan, jadi contoh, kalau sihat memang pergilah. Tapi bila diuji dengan kesakitan di zaman ini, sebenarnya sakit ini sebenarnya adalah hadiah untuk setengah orang. Mari kita tengok macam mana. Perenggan bawah sekali tu, muka surat 22. Semenjak 8 atau 9 tahun ini, sebahagian pemuda yang ditimpa penyakit menemuiku untuk meminta doa. Walaupun aku tidak layak. Ni dia tawaduk dia. Dia tak mau anggap diri dia macam tok guru ke, perlu hormat, tunduk-tunduk kat dia. Dia dak. Memang Imam Said Nursi ni Masya Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Akhlak macam Nabi. Mana Nabi suruh orang tunduk-tunduk bila Nabi lalu? Tak ada kan? Tak ada cium tangan ke? Tak ada. Biasa je. Jadi bila kami pergi Turki pun, kami jumpa dengan hujam-hujam ataupun murid-murid Imam Said Nursi ni, yang dah tua, yang dah berumur ni, walaupun mereka Masya Allah lah dengan ilmunya, dengan kedudukannya, Masya Allah, memang mereka mulia, memang layak dimuliakan, tetapi mereka tak minta penghormatan tersebut. Dia ikut sunnah Nabi betul. Sampai kan suami saya salam nak cium tangan tu, dia tarik tangan dia. Nampak? Dia sederhana je. Tak ada lah jalan tu bodyguard ramai-ramai. Tak ada. Subhanallah. Jadi macam ni lah Imam Said Nursi. Orang datang nak minta doa, dia kata walaupun aku tidak layak. Allahu Akbar, betapa tawaduknya dia. Ya, jadi kita tak nak lah sampai jual doa pula sekarang ni. Kan? Jual pula. Satu botol berapa harga dia? Allahu Akbar. Yang ni tak ada. Dia tak begitu. Tapi orang sendiri datang minta. Dan dia sebut, aku tidak layak. Masya Allah. Dalam pemerhatianku, mana-mana pemuda sakit yang aku lihat, aku dapati bahawa pemuda itu mula memikirkan akhiratnya berbanding dengan pemuda-pemuda yang lain. Tiada lagi padanya kemabukan masa muda. Dia menyelamatkan dirinya sedikit sebanyak daripada keinginan-keinginan kehaiwanan yang berada dalam kelalaian. Ini maksud dia, dengan cabaran kita zaman ini yang macam saya sebutkan tadi, terlalu banyak perkara-perkara yang distract our attention sebenarnya, menarik perhatian kita. Tetapi di sini disebut bahawa Imam Said Nursi menyaksikan orang-orang muda yang paling ramai lalai. Betul lah, orang muda lah kalau kita tengok yang hadir macam-macam tu, orang muda lah kan. Tapi bila mereka sakit, mereka datang nak minta doa tu, Imam Said Nursi tengok, lagi bagus kamu sakit. Kan?
Kan, daripada terjerumus dengan benda-benda yang dibuat oleh orang muda lain tu, nampak yang sakit ni lagi baik lagi. Dia kata apa? Maka aku pun perhatikan. Peringatan kedua, aku mengingatkan mereka bahawa penyakit-penyakit yang masih mampu ditanggung mereka itu merupakan satu kurniaan ilahi. Serta aku katakan, maksudnya sakit-sakit pun masih boleh tanggung. Betul tak? Tak adalah sakit sampai tak boleh nak zikir ke, kan? Hilang akal ke tak? Sakit, tapi masih ada akal, masih boleh tanggung. Saudaraku, aku tidak menentang penyakitmu ini. Aku tidak merasa belas dan berasa kasihan kepadamu kerana penyakitmu ini. Lalu mengapa aku perlu mendoakanmu? Berusahalah untuk bersabar sehingga penyakit itu benar-benar menyedarkanmu. Kerana setelah penyakit itu menyelesaikan tugasnya, insya-Allah Al-Khaliqur Rahim akan menguliakan kesembuhan kepadamu. Jadi disebabkan yang Mazhab Ibn tengok, disebabkan sakit-sakit ni menghalang mereka daripada terlibat dengan perkara-perkara maksiat contohnya, maka perlu kasihan apa? Apa yang perlu dikasihani? Bahkan itu lebih baiklah. Kan? Jadi di sini apa yang dia pesan, jangan minta cepat-cepat sembuh. Mungkin sakit dia tu lebih baik lagi. Makin lama dia sakit, makin dia tak terlibat dengan gejala sosial. Dan daripada situ boleh membentuk iman dia. Betul? Kan? Membentuk kemanisan nikmat bertakwa pada Allah, nikmat ibadah kepada Allah dengan sebab sakit dia tadi. Kalau dia tak sakit tu, dia dah sihat, dia dah terlibat dengan macam-macam program, dah tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sakit tu lebih baik. Habis kalau rushing nak cepat sembuh, tak sempat lagi tarbiyah jiwa tu, akhirnya sakit kejap sembuh balik, lalai semula. Kan? Jadi yang doa yang terbaik ialah minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan pada waktu yang ditetapkan. Jadi waktu itu sampai, dah sesuai dah untuk dia sembuh, bukan tergesa-gesa. Okey. Sebenarnya penyakit ni dia menjalankan tugas perempuan. Dia makhluk. Dia adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Contoh virus, coronavirus. Makhluk kan? Dia datang pada kuman kan? Virus kan? Betul tak dia makhluk? Betul kan? Sebab bila dia tengok, dia bergerak. Bila dicek, boleh nampak dia bergerak. Maknanya dia hidup. Maknanya dia makhluk. Maknanya dia utusan Allah. Despite the fact ada yang kata itu buatan lab lah apa semua, tak apa, itu semua teori. Tetapi hakikatnya kalau buatan lab pun Allah izinkan makhluk itu terjadi. Kan? Akhirnya makhluk itu adalah makhluk Allah. Dan asalnya pun nak buat tu pun ambil pada makhluk lain, campur makhluk lain, campur makhluk lain. Kan? Bukannya dia daripada benda tak ada, air kosong buat jadi coronavirus. Tak juga. Dia ambil pada haiwan-haiwan. Kan? Akhirnya gabung-gabung jadilah dia sejenis makhluk Allah. Maka dia singgah pada manusia. Dia datang dengan penyakit. Dan penyakit itu menerima arahan Allah untuk hadir datang kepada kita. Lalu dia akan pergi pada masa yang Allah tetapkan. Okey, maknanya kita serah, kita minta kepada pemilik makhluk tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Malah aku juga sering berkata, sesungguhnya sebahagian mereka yang sebaya denganmu terjerumus ke dalam kelalaian, meninggalkan solat. Ni tu anak-anak muda, orang-orang muda kan. Bahkan orang muda ni tidak memikirkan kubur, melupakan Allah, lalu menggoyahkan dan menghenyak, bahkan memusnahkan kehidupan abadinya yang tiada berpenghujung melalui 1 jam kenikmatan lahiriah. Jadi apabila dia ditimpa bala kesihatan, maka itu adalah suatu kenikmatan. Berapa ramai orang muda terjebak dengan 1 jam maksiat, yang sebenarnya maksiat itu menghancurkan kehidupan abadinya di akhirat kelak. Maksiat itu boleh datang pada social media. Perempuan perhatikan apa yang anak-anak perempuan buat dalam social media. Ini pesanan penting. Dah ada satu grup namanya DS dalam social media, iaitu Dark Side. Dark Side, sisi kegelapan. Anak-anak muda kita ramai yang terlibat rupa-rupanya. Mereka ada community mereka tersendiri, yang mana dalam Dark Side ini mereka menjual video-video diri mereka sendiri dan mereka mendapat bayaran. Jadi ada yang tampil seperti seorang muslimah yang baik di depan ibu bapanya, tetapi rupa-rupanya dalam social media mereka adalah antara ahli dark side. Kalau dia sakit, boleh tak dia buat gitu? Tak boleh. Dia buat video dia sendiri, dia bagi, dia upload, nanti dapat duit. Na'udzubillah. Kita takut anak kita terjebak begitu. Sebab ini suasana orang muda, kan? Zaman sekarang ini. Tapi bila dia sakit, tentu dia tak boleh buat begitu. Dalam masa dia sakit itulah kita
masukkan input-input iman supaya dia kembali kepada Allah. Walaupun dia kata ini untuk orang pemuda, sebenarnya untuk yang berusia juga sama. Kan, maksudnya kita dalam berusia gini kita taklah pergi konsert. Memang kita tak buat kerja-kerja tu. Tetapi ada juga perkara-perkara yang sebenarnya dihitung sebagai lalai dan melalaikan. Kan? Contohnya bergosip ke, merewang sambil bergosip ke, kan? Merewang tu bagus, tapi yang gosip dia tak bagus. Jadi kalau seandainya takdirnya Allah tahu, lebih baik kita sakit supaya kita tak boleh pergi merewang, sebab nanti dalam merewangan tu ada gosip. Maknanya kita redha lah dengan kesakitan yang Allah berikan kepada kita. Okey, boleh? Ya? Ada soalan ke? Rio sekejap. Melalui pandangan sakit engkau dapat melihat kuburmu. Betul tak? Time-time sakit kadang macam nampak kubur je. Betul tak? Ada tak rasa tu? Kan? Kan sebab nampak nak mati. Sebenarnya rasa macam sakit, nak mati dah kau ni. Gitu kan? Kadang-kadang kalau sakit yang kuat sangat. Jadi melalui pandangan sakit engkau dapat melihat kuburmu yang pasti ditujuimu dan tempat-tempat yang lain selepas itu, iaitu selepas alam kubur. Lalu engkau akan berusaha sesuai dengannya. Ini bermakna bagimu penyakit merupakan satu kesihatan, dan kesihatan pada sebahagian mereka yang sebaya denganmu merupakan satu penyakit. Nampak? Ini maknanya bila kita sakit, sampai kita ingat kubur kematian, kita istighfar minta ampun pada Allah, itu tanda-tanda kesihatan bagi kita, iaitu kesihatan rohani kita. Betul? Tetapi kesihatan bagi orang lain sebenarnya itu boleh jadi penyakit, kerana bila mereka sihat, mereka sangat-sangat lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya seronok kita tak seronok menghadapi sakit? Alhamdulillah, bolehlah hadapilah sakit itu, insya-Allah. Tapi kena fikir cara ginilah. Kadang-kadang kita seorang-seorang je masa sakit, sunyi, sepi, semua orang tak ada. Sebab semua orang sihat, semua orang keluar. Kan? Lepas tu kita seorang-seorang kat rumah sunyi ni, apa lagi yang kita boleh ingat bila seorang-seorang macam ni? Alam kubur lah. Kan? Nak tengok TV pun tak larat, mata pedih ni, sakit. Nak dengar radio pun tak boleh masuk dalam kepala, berdengung telinga ni. Dah duduk diam-diam macam tu. Memang ingat mati lah jawabnya. Ingat mati ni adalah satu ibadah, dapat pahala. Maknanya rohani kita tu sihat. Rohani kita lebih sihat daripada orang yang tak ingat langsung akhirat. Itulah dia maksud kias itu. Alhamdulillah, syukur rohani sihat walaupun badannya sakit. Ubat keenam yang terakhir, insya-Allah. Ubat keenam ni ada dua. Dia ada saling kaitannya. Ubat keenam yang pertama ialah, wahai pesakit yang mengeluh terhadap kesakitan. Ini normal lah. Kadang sakit lama-lama ataupun terlalu sangat, kadang-kadang mengeluh juga. Aku memintamu, ni pesanan Imam Sa'id Nursi pada kita yang sakit ni, supaya memikirkan tentang usiamu yang berlalu. Dan kenangkanlah hari-hari silammu yang indah dan menggembirakan, serta waktu-waktumu ditimpa ujian dan kesakitan. Muka surat 24. Sekarang kita cuba flashback balik kenangan masa lalu kita. Okay, time-time kita sihat, time-time kita sakit, time-time gembira, time-time yang indah. Sudah tentu engkau akan berkata, oh betapa nikmatnya, atau betapa sakitnya. Yakni hatimu ataupun lidahmu akan melafazkan Alhamdulillah, ataupun alangkah ruginya, alangkah malangnya. Okay, betul tak kalau kita cuba flashback? Kadang-kadang ada certain keadaan kita flashback, teringat masa lalu tu, kita akan tersenyum balik. Alhamdulillah perkara itu terjadi. Kan? Ada time-time kita flashback itu, kita rasa nak mengeluh. Kata, kenapalah benda itu terjadi. Itu kan, ini ada dua keadaan. Maka perhatikanlah, kata Imam Sa'id Nursi perenggan yang kedua, sesungguhnya memikirkan musibah-musibah dan kesakitan-kesakitan yang menimpamu, yang mendorongmu untuk melafazkan alangkah bahagianya Alhamdulillah, syukur kepadanya, memancarkan satu kelazatan maknawi. Maka hatimu bersyukur. Kenapa? Kerana hilangnya kesakitan itu merupakan satu kelazatan. Melalui kelenyapan kesakitan-kesakitan dan musibah-musibah itu, ia meninggalkan suatu warisan kelazatan di dalam roh.
Maka apabila ia dipancarkan melalui fikiran, maka mengalirlah suatu kelazatan daripada roh dan ia menitiskan titis-titis kesyukuran. Wow, Masya Allah, dalam betul. Kalau kita tengok masa lalu kita, kemudian contoh kita teringat masa kita pergi haji ke, masa pergi umrah ke, apa yang puan rasa? Kalau teringat kenangan itu, Alhamdulillah kan? Jadi kita akan kenang itu sebagai suatu keindahan. Walaupun dalam haji dan umrah kita mesti ada kepayahan. Betul tak? Masa haji itu berapa kilometer kita jalan kaki? Hairan kita kalau kat Malaysia ni, kalau dari Kepong ni agaknya dah boleh sampai ke Giant Batu Cave apa? Kan? Jauhnya kita berjalan masa pergi haji, betul tak? Kan? Masa tu memang sakit kaki. Tapi sekarang bila kita kenang balik, Alhamdulillah, lazatnya perasaan itu. Betul tak? Kan? Jadi mungkin perempuan juga mengalami satu sakit yang sukar dilupakan di masa lalu. Tapi kemudian kesakitan itu pergi dan perempuan sihat sekarang ni, Alhamdulillah, boleh berada di sini dengan cerianya. Apabila dikenang kesakitan itu, maka sekarang ni apa yang kita akan lafazkan? Alhamdulillah, lepas juga kesakitan waktu tu. Akan ada rasa nikmat di dalam hati kita. Jadi setiap kali kita sakit, kita bayangkan juga, nanti lepas sembuh ni aku gembira. Lepas sembuh ni aku akan cakap Alhamdulillah. Betul. Aku akan bersyukur kepada Allah SWT. Dia akan memberikan kita kekuatan dalam hatinya. Perkara yang mendorongmu untuk mengatakan alangkah malangnya, alangkah ruginya. Tapi ada orang, dia kenang-kenang, dia akan kata ruginya, menyesalnya, ada. Malangnya, ada juga orang yang macam ni kan. Apa yang mendorong orang ni ialah keadaan-keadaan yang menggembirakan dan menyeronokkan yang engkau nikmati pada masa lalu. Maka akibat kelenyapannya ia meninggalkan satu warisan kepedihan yang berterusan di dalam rohmu. Setiap kali engkau memikirkan tentangnya, maka luka kepedihan tersebut kembali terguris dan mengalirlah daripadanya rasa penyesalan dan kerugian. Keadaan kedua ialah bila kita terbayang nikmat di masa lalu. Masa lalu mungkin ada yang kaya raya ke, tiba-tiba bankrupt ke, maka lenyapnya kekayaan itu akan menyebabkan dia akan menyesal, sedih dan dia akan sebut alangkah ruginya. Masa lalu mungkin ada anak yang ramai kemudian meninggal ke, kemudian sakit ke dan lain sebagainya. Dia akan menjadi rasa pedih di masa ini kerana terkenang kesedapan dan kelazatan yang hilang di masa lalu. Jadi, memandangkan kelazatan yang haram selama sehari kadang-kala mengundang kepedihan maknawi selama setahun dan memandangkan kesakitan sementara yang datang bersama penyakit selama sehari mengundang kelazatan dan pahala maknawi serta terdapat padanya kelazatan maknawi yang terhasil daripada kebebasan dari hilangnya penyakit itu. Maka buat masa ini, fikirkanlah tentang natijah penyakit yang menimpa membuat sementara ini dan juga pahala yang ada di sebalik hakikatnya. Lalu katakanlah, Ya Allah, ini juga akan berlalu dan bersyukurlah gantian kepada keluhan. Ini adalah ubat jiwa sebenarnya. Kalau kita dalam keadaan sakit, kita kenang masa lalu, kita pernah sakit dan sembuh, kita gembira. Maka sekarang ini kita sakit, maka fikirkanlah insya-Allah kita akan sembuh dan kita akan gembira. Tapi kalau sakit itu kronik, Ustazah, tak ada can nak sembuh, saya akan sakit begini selama-lamanya. Tak apa, memang sakit itu tetap akan berhenti, bukan selama-lamanya. Dia akan berhenti apabila kita mati. Kan? Dan apabila kita mati, kita masuk ke alam barzakh, maka kita akan berterima kasih dan bersyukur di atas kesakitan yang menimpa kita, kerana sakit itu rupanya mengundang banyak pahala. Betul? Kesakitan itu mengundang banyak pahala. Sebab itu diriwayatkan kisah-kisah bagaimana orang dibangkitkan di akhirat terkejut dengan pahala yang dia dapat. Dia tanya, apa yang aku buat? Aku ni bukan banyak ibadah, ya Allah. Jawapannya ialah engkau bersabar. Rupanya ibadah pasif dia tu lebih banyak pahala daripada ibadah aktif. Pasif je dia. Apa dia? Sabar. Musibah timpa dia, sabar. Kan? Apa saja kesakitan yang dia lalui, dia sabar. Rupanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab dalam Al-Quran itu adalah benar. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu, pahalanya itu tidak terkira sehingga dia seakan-akan tidak dihisab. Itu janji Allah dalam Quran. Betul. Betul. Bukan janji semata-mata. Okey.
Macam itulah kita, insya-Allah ya. Kalau ada yang tengah sakit ni, kan ingatlah sakit ni sementara. Sakit ni sementara. Nanti kalau sembuh mesti saya bahagia. Kalau tak sembuh-sembuh di dunia ni tak apa, mati nanti insya-Allah saya bahagia. Tapi kalau kita asyik kenang yang indah-indah di masa lalu, makin sedihlah kita. Jangan compare time kita muda umur 24 dulu. Kan? Umur 25, sekarang 52, tak sama. Kan? Umur 26, sekarang 62, tak sama. Walaupun ada orang suka terbalikkan umur tu, hakikatnya tidak berubah. Kan? Orang tanya umur berapa? 26, sebenarnya 62. Tapi hakikat 62 itu tidak berubah. Jadi apa fokus kita? Kita mencari kenikmatan itu. Jangan dipikir-fikirlah yang masa kuat dulu. Dulu saya kuat, dulu saya sihat. Aduh, makin sakit rasa. Betul tak? Kan? Dulu saya larat buat semua ni. Yang sudah-sudah itu memang dulu. Dulu lain, sekarang lain. Jadi fokus kepada ke depan. InsyaAllah saya akan sembuh. Sakit ini akan pergi. Dan ataupun sakit ini pergi selama-lamanya bersama dengan saya. Kan? Jadi kita akan rasa lebih tenang. Dan perkara ini menyebabkan kita tidaklah ketakutan dengan kematian. Jangan sebut mati terus nervous. Kan? Sebut mati terus anxiety. Jangan. Tak. Betul. Kita ni tak tahu mati bila. Eloknya tu kalau sebut mati, mudah-mudahan husnul khatimah. Dah macam tu. Kan? Mati bila pun mudah-mudahan husnul khatimah. Jadi bukan kita ketakutan untuk mati. Sebab apa takut? Sebab tak cukup amal ustazah. Dah cukup. Habis tu bila cukup? Agak-agak umur berapa nak cukup amal? Ada jawapan? Tak ada. Tak ada. Kan? Yang paling baik ialah penyerahan diri pada Allah SWT. Sakit ni sebenarnya bagus. Kan? Dia mengingatkan kita untuk kematian dan persediaan untuk kematian. Okey, ubat ke-6 yang kedua ni boleh sambung ke? Boleh lagi? Last lah ni ya, insya-Allah. Ubat ke-6 bahagian kedua. Muka surat 25. Wahai saudaraku yang memikirkan keseronokan dunia lalu gelisah disebabkan penyakit. Cuba tengok kita sendirilah. Kadang-kadang time-time sabar ada rasa gelisah sikit. Kan? Kenapa? Kenapa tiba-tiba gelisah tu? Kita nak tengok. Sebab apa kena gelisah? Selalunya sebab dia terfikir keseronokan dunia. Macam tadi saya sebut. Tengah-tengah sakit, relax, zikir pada Allah. Tiba-tiba dia tengok ruang tamu, ya Allah bersepahnya. Kan? Lepas tu dia teringinlah keseronokan dunia. Kita ni kita nak ngemas, betul tak? Orang perempuan kan? Dia nak sentiasa nampak tersusun, elok. Di situ kita akan rasa sakit, gelisah. Aduh, aku sakit pula. Tak boleh nak kemas ni. Dia jadi derita. Dia mendatangkan derita. Itulah dia. Orang yang sakit, dia gelisah hanya apabila teringat dunia. Kadang-kadang kalau duduk hospital, teringat nak balik cepat. Sebab ingat anak-anak cucu macam mana kat rumah. Kan dunia tu. Jadi sebenarnya, kita secara fitrahnya, kita boleh bertenang dan boleh sabar dengan kesakitan kita. Asalkan kita tidak fokus kepada dunia. Okey, insya-Allah. Ini pun peringatan bagi kita. Seandainya dunia ini kekal dan kematian itu tiada di atas jalan kita. Ni andailah, andai kita semua hidup selama-lamanya tak mati-mati ni. Seandainya ribut perpisahan dan kehilangan tidak bertiup. Maksudnya tak pernah ada orang mati, tak pernah berpisah kita dengan siapa-siapa pun. Sebab semua hidup aja. Seandainya seandainya musim-musim sejuk maknawi yang bermusibah dan bertaufan tiada masa hadapan. Kat sana kan sejuk kan, Turki ada musim-musim dia macam-macam. Negara-negara lain kan banyak musim tu, sejuk, taufan semua. Nescaya aku juga akan turut bersimpati dengan keadaanmu. Namun memandangkan suatu hari nanti dunia akan berkata kepada kita, ayuh keluar. Kalau hidup ni tak ada mati-mati, memanglah kesian kat orang sakit ni. Malang betul kat orang yang sakit. Tetapi satu hari nanti dunia ni akan halau kita. Ayuh keluar. Keluar daripada dunia ni. Kan dunia ni makhluk. Kan? Kita duduk di atas makhluk dunia. Dunia akan menutup telinganya daripada mendengar rintihan kita. Masa tu kita nak merayu, janganlah telan saya, jangan matikan saya. Tak ada dunia dia akan tutup telinga dia buat tak tahu je. Kalau Allah perintahkan dia telan kita, dia buatnya gempa bumi. Betul?
Kan? Kalau Allah perintahkan dia sedut kita, dia buat, dia sedut je. Dengan rumah-rumah sekali dia sedut. Ingat tak di Palu, Sulawesi tu? Kan nampak video-video kan dia sedut tu. Sedut, elok je. Kan? Macam tanah liat, lembut. Dia telan semuanya, habis gitu je. Tu kan dunia tu. Kan? Bumi ni sendiri makhluk Allah. Bila dia meletupkan gunung Merapi je, meletup, habis mati semua sekali. Musnah semua sekali. Tak kira lah kita nak menjerit kat dia, please jangan meletup, nanti rumah saya hancur. Tak ada, dia tutup telinganya. Ni maksud dia kat sini. Kan? Time dia suruh kita keluar, dia halau kita, dia tutup telinga dia daripada segala rintihan kita. Maka sebelum ia menghalau kita keluar melalui peringatan-peringatan oleh penyakit-penyakit ini, maka bermula daripada sekarang kita sepatutnya meninggalkan cinta kita kepadanya, iaitu kepada dunia. Sebelum ia meninggalkan kita, iaitu dunia, sebelum dunia ini meninggalkan kita, kita sepatutnya berusaha meninggalkannya daripada hubungan hati. Sebelum dunia ni yang tinggalkan kita nanti, kita mati, kan? Masuk alam barzakh, kita dulu tinggalkan dia di hati, dari sudut hati. Maksudnya hati kita ni jangan tertakluk kepada dunia. Jaga tu hati kita tu, jaga perempuan, jaga dia tu. Tapi saya percaya ni semua yang datang ni insya-Allah hatinya tak tertakluk pada dunia. Sebab kalau dah tertakluk pada dunia, mana nak datang sini pagi-pagi Ahad macam ni, kan? Ada pasal tani ke? Tak ada. Okay. Kenduri? Susah nak sampai sini kecuali hati kita ni dah tak terpaut dengan dunia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tapi ini peringatan juga kepada mereka di luar sana. Kesian tak kalau kita tengok ward-ward kat hospital tu, orang-orang dia tak solat. Kan? Dah sakit duduk hospital, tak solat lagi perempuan. Kalau kita ada saudara mara, jiran-jiran kita yang masuk hospital, pergi ziarah tu, pesan dia solat. Pesan Kalau dia kata surau jauh, bentang je lah sejadah kat tepi katil ni. Kan lantai hospital ni selalu di mop, selalu dicuci bersih, antibakteria lagi. Solat je kat situ. Janganlah sampai tidak solat. Kan kesian tu, dah sakit lupa lagi dunia. Ini pesanan ni, supaya kita sama-sama dapat melaksanakan tanggungjawab kita. Dia duduk hospital tu dengan harapan dia sembuh, tapi adakah pasti dia sembuh? Nak qada balik semua solat yang dia tinggalkan sepanjang duduk di hospital? Tak pasti. Sama juga dengan ward maternity, ward kelahiran. Berapa ramai ibu-ibu menunggu kelahiran anak tak solat. Ada yang dah masuk seminggu sebab pendarahan, ada yang sebulan bleeding sikit-sikit, kena monitor di hospital. Habis semua solat tak dibuatnya. Alangkah sedihnya. Jadi kenapa dia gitu? Sebab hati dia masih terpaut pada dunia. Dia fokus kepada aku nak lahirkan anak selamat, lepasnya aku keluar besarkan anak. Dunia tu dunia. Sedangkan tak pasti lagi lepas lahir tu hidup ke tak hidup. Kan? Kita ni bersalin ni macam pergi medan jihad, pergi perang. Ada tak orang jamin saya pergi perang pasti kembali? Tak boleh cakap gitu. Saya bersalin pasti akan hidup membesarkan anak-anak hingga ke cucu. Tak boleh cakap gitu. Kan? Jadi jangan ada terpaut dengan dunia. Ya, sesungguhnya penyakit itu mengingatkan kita tentang makna berikut. Ya, ia berkata, wahai pesakit, sesungguhnya tubuhmu bukanlah diperbuat daripada batu atau besi. Manusia selalu lupa. Kita ni pun kalau rajin sangat buat kerja, lupa badan kita ni lembek je. Tapi kita ingat badan kita macam besi. Rajin sangat, kan? Kalau kita layan dengan kerajinan kita ni, seluruh taman surau ni kita buat sendiri. Kan? Tapi sedar kita bukan besi. Bayarlah orang suruh bersihkan surau. Macam itulah kita kat rumah kita pun. Kadang tak ingat diri, lupa daratan. Sampai tengah malam gemuk lantai lagi, nak pergi kilat baru boleh tidur. Kalau tak bersih rumah tu, tidur terkebir-kebir, terbayang-bayang, tadi macam tak kilat lagi lah lantai yang bawah meja tu. Lupa diri, kita ni bukan batu, kita ni bukan besi. Kita ni lemah ni, manusia biasa je, lembut je daging ni Kan, lembut je badan kita ni. Cucuk dengan jarum pun dah sakit dah kita. Kan? Gitulah dia. Jadi bila sakit ni kita sedar diri. Betul, muhasabah. Kan?
Bahkan ia terdiri daripada pelbagai bahan yang boleh bercerai pada bila-bila masa. Memang betul, patahlah itu, patah ini, senang je, fracture sana, fracture sini kan. Maka tinggalkanlah keangkuhanmu, fahamilah kelemahanmu, kenalilah pemilikmu, ketahuilah tugasmu, dan pelajarilah mengapa engkau hadir ke dunia ini. Demikianlah penyakit membisikkan peringatan ke telingamu. Malah memandangkan keseronokan dunia dan kelazatannya adalah sementara. Muka surat 26. Terutamanya jika ia tidak dibenarkan oleh syariat, maka kelazatan dan keseronokan itu tidak berterusan, menyakitkan dan mengundang dosa. Janganlah engkau menangisi kehilangan keseronokan itu dengan alasan penyakit. Sebaliknya, fikirkanlah dari sudut ibadah maknawi dan pahala ukhrawi yang ada pada penyakit dan cubalah untuk mengecapi keseronokannya. Jadi di sini dapat difahami, usahlah kita menangisi datangnya penyakit dan hilangnya keseronokan yang selalu kita lakukan sebelum kita sakit. Sesungguhnya mana-mana kelazatan dan keseronokan itu pasti tidak akan berterusan, pasti tidak akan berkekalan. Bahkan ada kalanya kelazatan dan keseronokan yang kita nikmati boleh mengundang dosa. Maka sebenarnya dengan terhentinya kelazatan dan keseronokan itu dapatlah mengurangkan diri daripada terus-menerus terlibat di dalam dosa tersebut. Jadi Allah Ta'ala a'lam. Mudah-mudahan dapatlah difahami apa yang patut kita perolehi pada hari ini. Sebenarnya sakit itu menyuruh kita mengenali diri kita, mengenali kelemahan kita dan mengenali Tuhan kita. Dan di samping apa? Mengenali tugas kita. Maksudnya apa, perempuan? Manusia kadang-kadang apabila dia menuruti hawa nafsunya, dia melakukan perkara yang melebihi tugasnya sendiri sehingga mendatangkan penyakit. Awak kan? Dia ada kalanya manusia ini tugasnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, tapi dia terlalu rajin, dia buat sampai 10, maka dia sakit. Betul? Jadi banyak sebab sebenarnya sakit ni. Secara fizikalnya kita nampak banyak sebab, tetapi ini secara maknawinya pun diberikan penawar bagi kita supaya kita kenal pasti. Betul ke saya dah ikut tugas saya? Allah suruh bersederhana dalam makan. Betul ke saya bersederhana? Ke semua makanan gula banyak? Kan? Bila dah gula banyak, dia jadi penyakit badan. Kan? Maknanya dah tidak melaksanakan tugas. Ataupun terlebih masin, cukup bubur garam banyak-banyak, dah jadi penyakit lain. Kan? Banyak sebab. Jadi di sinilah kita, bila sakit tu baru kita nak fikir balik. Betulkah saya melaksanakan tugas saya? Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan ini dapatlah kita perbaiki diri kita dari masa ke semasa, dan mudah-mudahan dapatlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang sabar dalam menghadapi penyakit dan akhirnya menjadikan penyakit itu sebagai asbab keampunan kita di sisi Allah di akhirat kelak dan menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi itulah sahaja yang boleh saya rasa mampu disampaikan pada hari ini. Mohon maaf di atas sebarang kekurangan, kelemahan, kesilapan yang datangnya daripada diri yang lemah ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga ada manfaat untuk diri saya sendiri, ibu-ibu, perempuan, kakak-kakak, adik-adik yang hadir. Ya adik ya, istiqamah ya, insya-Allah. Okey. Jadi mudah-mudahan ada keberkatan yang diperolehi menghadiri kelas-kelas begini, yang kita bawa balik keberkatan tersebut, kita bawa balik rahmat Allah tersebut sehingga cahayanya menyinari seluruh ahli keluarga kita. Jadi kita tutup dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana bihi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum.